Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masih lagi dalam kursus Integriti dan Anti Rasuah KIA. Ini merupakan modul terakhir dalam pembelajaran KIA. Selama 9 minggu, kita telah pun mempelajari pelbagai topik-topik yang berkaitan dengan pembudayaan integriti dan pendedahan kepada jenayah rasuah. Kali ini, kita akan masuk ke modul 10, Institusi Sosial dalam Pembudayaan Integriti dan Anti Rasuah. Dalam modul ini, kita akan melihat bagaimana saling keterhubungan di antara keduanya. C.S. Lewis adalah seorang penulis terkenal dari United Kingdom dan juga merupakan seorang ahli akademik di Oxford dan Cambridge University. Definisi beliau berhubung integriti adalah mudah, melakukan sesuatu perkara yang betul walaupun tiada orang yang melihat. Definisi ini menekankan prinsip yang perlu ada pada individu dalam melakukan hal-hal yang betul pada bila-bila masa atau di mana saja, serta tidak terpengaruh dengan anasir yang tidak baik di persekitaran. Secara umumnya, integriti terbagi kepada dua, iaitu integriti individu dan integriti organisasi. Kedua-dua ini akan dipandu oleh tata cara dan kaedah berdasarkan prinsip nilai, kod etika, garis panduan yang mendukung sikap bermoral yang tinggi dan amalan terbaik. Dalam membudayakan integriti, amalan ini harus dimulakan dalam institusi sosial yang paling asas, iaitu institusi kekeluargaan. Didikan dan teladan yang dipamerkan oleh ibu bapa akan menjadi ikutan dan panduan dalam pembentukan sasiah dan nilai moral seseorang anak. Nilai-nilai ini mampu menjadi penyumbang dalam membentuk sesebuah institusi berintegriti dari tingkat masyarakat hingga ke sebuah negara. Seorang tokoh ilmuwan Islam, Yusuf Al-Qaradawi, yang terkenal dengan pandangan kesederhanaan, menyatakan dengan pembenihan nilai integriti di kalangan masyarakat di dalam sesebuah negara, bangsa tersebut akan menjadi lebih matang dan setiap tidak tanduk mereka. Semua institusi memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk dan membudayakan amalan integriti. Walau bagaimanapun, peranan yang lebih harus digerakkan oleh 4 institusi sosial utama, iaitu yang paling banyak memberi pengaruh merupakan institusi keluarga, institusi agama, institusi pendidikan dan institusi media. Keluarga merupakan institusi sosial yang membentuk sikap dan nilai-nilai individu. Melalui pendidikan moral dan teladan yang diberikan oleh anggota keluarga, integriti dapat ditanamkan dalam diri seseorang sejak kecil. Keluarga juga perlu memberikan pemahaman tentang pentingnya kejujuran, tanggungjawab dan prinsip moral kepada anggota keluarga muda. Petikan ayat ini sangat sesuai menjelaskan konsep integriti. Integriti yang bermula dengan diri sendiri. Dalam ajaran Islam ditekankan bahawa secara amalan dan perbuatan akan dicatat dalam kitab masing-masing dan dihitung di akhirat kelak. Setiap dari kita yang beragama Islam wajib beriman kepada hari akhirat yang merupakan rukun iman. Jika kita berpegang kepada rukun ini, sudah pasti kita gentar untuk melakukan perbuatan yang tidak berintegriti dalam rutin harian kita. Tanggungjawab ibu bapa dalam menekankan integriti dalam jiwa anak-anak dapat memberikan suri teladan melalui diri sendiri terlebih dahulu. Ini seiring dengan peribahasa Melayu, bapak borik, anak rintik. Berikut adalah kaedah pendidikan dalam sesebuah institusi keluarga. Ibu bapa perlu sentiasa menjadi role model yang terdekat. Ini kerana anak-anak adalah ibarat sehelai kain putih yang perlu dicorakkan melalui didikan yang berterusan. Nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam hati dan jiwa setiap anak-anak agar mereka dapat mencontohi didikan yang diberikan kepada mereka. Pendekatan melalui aspek keagamaan dan kepercayaan juga amat perlu dalam memberi pemahaman kepada mereka. Penerapan kepentingan integriti dengan kaedah amalan budaya keterbukaan juga dapat dilaksanakan melalui perbincangan kekeluargaan. Sebagai contoh, menerusi konsep sayang yang dibangunkan oleh Muhammad Syamsino Abdul Aziz dan Nur Hadi Rohani pada tahun 2023
dalam buku Integriti dan Anti Rasuah terbitan Universiti Malaya. S. Setia, kepercayaan dan ketabahan dalam dugaan kehidupan berkeluarga, suami atau isteri, ibu bapa, anak-anak, adik, abang, kakak. A. Adil, pembahagian tanggungjawab, sumber dan kasih sayang secara saksama sesama ahli keluarga. Y. Yakin, berdaya tahan, jujur dalam membentuk persefahaman. A. Amanah, menepati janji dan komitmen sesama ahli keluarga. N. Nurani, kepekaan kepada ahli keluarga serta sokongan emosi. G. Gembira, mencipta suasana positif dengan hubungan kekeluargaan dengan ikatan sayang dan cinta. Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Keluarga IKK tahun 2019 menunjukkan domain hubungan kekeluargaan dan domain agama dan kerohanian memperolehi skor tertinggi dalam menentukan kesejahteraan keluarga. Secara umumnya, terdapat 3 institusi agama yang diwujudkan dalam menjaga dan menyelia urusan berkaitan hal ehwal urusan umat Islam di Malaysia, iaitu Majlis Agama Islam, Pejabat Mufti dan Mahkamah Syariah. Melalui agama dan kepercayaan dapat memupuk pengawalan diri individu menerusi penghayatan keimanan, memantapkan rohani dan kekuatan jiwa. Agama dan kepercayaan juga memberikan panduan arah pelaksanaan amanah, keadilan dan nilai-nilai luhur kepada penganutnya. Peranan agama menjadi lebih jelas dan ketara dalam membentuk sikap, nilai dan tingkah laku manusia. Agama secara umumnya merangkumi 2 cabang. Pertama, dalam membentuk keyakinan dan kepercayaan, iaitu iman dan amal. Sama seperti penghayatan nilai integriti merupakan elemen iman yang harus diterapkan dalam diri setiap individu, manakala nilai-nilai baik ini perlu dipraktikkan atau diamalkan bukan sahaja kepada diri sendiri, malah kepada keluarga, organisasi dan negara. Pembudayaan integriti melalui keagamaan tercermin melalui lain-lain kepercayaan seperti Buddhism melalui jalan 8 lapis mulia dan prinsip Yamas dan Niyamas dalam Hinduism, serta kepercayaan lain yang memperkasa nilai integriti dan ajaran tersebut. Berikut adalah contoh-contoh kempen pemerkasaan tanggungjawab yang dilakukan oleh institusi keagamaan. Berdasarkan kajian oleh pihak Universiti Malaya, hanya 57% responden percaya rasuah ada kaitan dengan agama. Ini bererti orang awam tidak melihat institusi agama ini sebagai penting dan gagal dalam memainkan peranan membenteras pelakuan rasuah. Ini datang daripada golongan muda berusia antara 18 hingga 30 tahun. 39% daripada mereka percaya sedemikian dan 29% daripada mereka adalah golongan Melayu. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan merupakan usaha berterusan memperkembangkan potensi individu yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Selain berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan keluarga. Berikut adalah peranan oleh institusi pendidikan dalam membudayakan integriti di kalangan pelajar. Di sekolah, murid-murid sentiasa diberi motivasi, galakan dan perbincangan oleh guru, tingkatan mereka, guru kaunseling, guru mata pelajaran dan sebagainya. Ini adalah kerana setiap tindakan murid yang tergelincir daripada landasan sebenarnya akan memberi kesan yang tidak baik kepada semua pihak. Nilai dilihat sebagai kefahaman dalam setiap diri individu dan apabila kefahaman ini lemah, akan mewujudkan sesuatu konflik. Nilai boleh didefinisikan sebagai sesuatu yang dikira baik seperti kasih sayang, baik hati, kepuasan hati, keseronokan, kejujuran, kesopanan, ketenangan dan kesederhanaan. Subjek KIA mula diperkenalkan pada tahun 2018 dan Universiti Kebangsaan Malaysia
menjadi IPT pertama yang menawarkan kursus ini sebagai subjek elektif. Salah satu objektif strategi yang dinyatakan dalam Pelan Anti Rasuah Nasional iaitu memperkenalkan kursus mata pelajaran wajib universiti pada peringkat ijazah pertama yang menekankan kepada aspek kehubungan antara manusia dan implikasi terhadap persekitaran. Usaha ini diteruskan melalui strategi anti rasuah nasional dengan memperluaskan kepada aliran TVET merangkumi sijil, diploma dan peringkat ijazah pertama. Rakan Integriti Mahasiswa atau lebih mesra disebut sebagai RIM merupakan sebuah persatuan yang bernaung di bawah Institusi Integriti Malaysia. Pembentukan nilai integriti juga telah diterapkan melalui pertandingan yang menarik minat serta membuka peluang kepada para pelajar untuk menyuarakan pandangan serta melontarkan idea serta secara ilmiah. Antara pertandingannya adalah pertandingan debat anti rasuah. Presiden Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, nescaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku seorang pemuda, nescaya akan kugoncang dunia." Dan Saidina Ali radhiyallahu pula mengatakan, jika kamu ingin melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudi pada hari ini. Hari ini menunjukkan jatuh bangunnya sesebuah negara terletak di tangan pemuda yang merupakan waris kepimpinan kepada masa akan datang. Media massa merupakan platform penyaluran maklumat yang berkesan dalam mendidik semua lapisan masyarakat melalui medium yang lebih santai. Terdapat dua jenis media massa iaitu media elektronik dan media cetak. Media elektronik melangkumi televisyen, radio dan internet, manakala media cetak pula merangkumi akhbar, majalah, buku dan sebagainya. Berikut merupakan contoh peranan institusi media melalui suara rakyat, promosi, kecaknaan dan liputan terhadap isu integriti dan pembinaan karakter berintegriti. Pada masa kini, masyarakat dilihat cenderung menggunakan media massa dalam menyuarakan atau berkongsi isu dan cabaran yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Peranan media massa yang luas liputannya dapat membantu dan menyampaikan serta mempromosi nilai-nilai positif seperti kejujuran dan ketulusan. Perjuangan menentang rasuah seharusnya menjadi sebahagian daripada budaya dan nilai-nilai asas yang sepatutnya terkandung dalam budaya. Dalam membentuk masyarakat yang berintegriti, elemen pembudayaan integriti, ketulusan dan prinsip benci rasuah perlu diterapkan dan dipraktikkan. Elemen ini bukan hanya harus dipatuhi tetapi juga dijiwai dan diberi keutamaan dalam semua aspek kehidupan.